إلا عذابا صدق الله العظيم. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kalimah wa kulla syai'in. Wa kulla syai'in, dan setiap sesuatu. Kalimah kulla syai'in ibu ayah maksudnya setiap sesuatu daripada amal-amal kita. Setiap sesuatu, kulla syai'in, syai' itu maksudnya sesuatu. Maksudnya setiap sesuatu daripada amal yang kita buat. Baik amal itu amal yang baik ataupun amal yang tidak baik. Wa kulla syai'in, setiap sesuatu, yakni setiap amalan, ahsaynahu. Okey, ibu ayah. Ahsaynahu kitaba. Okey. Apa maksud ahsa, ibu ayah? Apa dia maksud ahsa? Okey, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya begini ya. Fi'il madhinya ahsa. Okey. Sorry, dia goyang-goyang sikit ya. Ahsa mudhari'nya yuhsi. Okey, Bu. Ahsa yuhsi. Apa dia maksud ahsa yuhsi? Hitung. Menghitung. Mengira lah. Mengira ataupun menghitung. Ahsa mudhari'nya yuhsi. Kenapa mudhari'nya yuhsi? Kerana ahsa itu 4 huruf ibu ya. Ahsa itu 4 huruf. Ahsa mudhari'nya yuhsi baris depan. Maksudnya menghitung ataupun mengira. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulla syai'in, setiap sesuatu daripada amal-amal manusia ini, ahsayna, itu kotak nombor 14. Ahsa kotak pertama, dia kira. Kalau kami mengira ataupun kami menghitung, ahsayna, ya tu kita matikan. Ahsayna. Okey. Ahsaynahu. Hu tu nya. Nya tu apa? Nya tu kembali kepada perkataan kulla tadi. Ahsaynahu, kami menghitungnya. Maksudnya ibu ayah sebelum balik, kulla syai'in, setiap sesuatu daripada amal manusia, ahsayna, kami menghitung, hu-nya, nya tu kulla tadi. Setiap amalan tadi, kami menghitungnya, setiap amalan tadi. Kitab. Okey. Jadi ibu ayah, ahsa tu memberi maksud asalnya hitung ataupun kira. Tapi ibu ayah, boleh juga ahsa memberi makna tulis, kami catat. Jadi ibu ayah, kenapa boleh ahsa tu makna kami catat? Walaupun asal biasa kita kira, ahsa ni kita terjemah maknanya kami mengira. Tapi boleh juga kalau ada yang menterjemahnya sebagai kami mencatat. Kami mencatatnya, kitabah sebagai catatan yang sesungguhnya. Terjemah kitabah ibu ayah, dari segi harfiahnya, kita boleh terjemahnya sebagai catatan yang sesungguhnya. Okey, kejap ya, kita tengok pada tafsir. Okey. Soalan balik ibu ayah. Wa kulla, dan segala syai'in sesuatu, ahsayna daripada ahsa yuhsi. Kita boleh terjemah kami menghitungnya ataupun kami mengiranya ataupun kami menulisnya. Jadi ibu ayah, apa terjemah ibu ayah ahsaynahu? Apa terjemah ahsaynahu dalam Quran ibu ayah terjemah? Kok terjemah ibu ayah? Apa terjemahnya? Ahsaynahu. Kami menghitung. Haji Nasir, kami menghitung. Yang ibu-ibu lain, itu asal maknanya. Nampak? Haji Nasir punya ahsayna, kami menghitung. Ibu Zaibidah, kami telah catat. Jadi mana betul? Hitung ke catat? Macam saya kata tadi, hitung tu makna asal, catat tu makna yang kita mudah faham kerana belakangnya ada tulis perkataan kitabah. Jadi ahsayna boleh bagi makna kami
hitung, kami catat, kami tulis ataupun kami mengumpulkannya. Kumpul tu kira lah ibu. Kumpul tu maksudnya kami mengira semua amal, kami kumpul-kumpul semua. Jadi jelas ibu ya. Nampak ada terjemah mencatat, ada terjemah menulis, ada terjemah menghitung. Itu semua terjemahnya betul. Siapa yang terjemahnya menghitung itu asal makna ahsaina. Siapa yang terjemahnya menulis itu makna yang kita boleh faham daripada konteks ayat. Boleh buat ya insya-Allah ya. Okey. Ahsainahu kitaba. Kitaba maksudnya sebagai tulisan, sebagai catatan. Okey, cuba tengok apa terjemah ibu ayah? Kitabah saja. Kitabah tu daripada kataba yaktubu kitaban. Secara bertulis. Nampak tak ibu ayah? Kan, dengan baris dua di atas memberi makna secara bertulis. Lagi yang lain? Sama ke maknanya secara bertulis juga? Dengan pendustaan ibu tengok mana tu? Ibu tengok kizabah tu. Okey, dalam catatan di Lauh Mahfuz. Okey, lagi? Dalam suatu kitab. Okey, lagi? Jadi ibu, kitabah di sini, okey. Macam Haji Nasir punya terjemahan secara bertulis betul. Kalau tulis kat mana ibu? Tulis kat buku lah. Kan kita tulis kat buku lah. Buku dalam bahasa Arab kitab. Jadi kalau terjemah sebagai suatu kitab boleh, sebagai satu catatan boleh. Ada ibu Kulsum dalam catatan di Lauh Mahfuz boleh. Yang penting ada makna catatan. Jadi ibu kalau kitab, terjemah kitab pun ya, terjemah catatan pun boleh. Yang pentingnya dia kitab ni ada tulisan padanya. Dicatat. Maka setiap amal yang kita buat ibu ayah, wa kullu syai'in, setiap amal manusia, ahsainahu, kami hitungnya, kami kumpulnya, kami kira ataupun kami apa tadi? Kami catat di mana? Kitab, kami catat sebagai sebuah buku catatan ataupun kami catat sebagai suatu kitab, dalam suatu kitab. Itu semua makna yang sesuai. Ya. Tapi kalau lagi cantik terjemah sebagai suatu kitab. Dah catat banyak maka dia jadi buku lah macam tu. InsyaAllah ibu ayah boleh ya. Jadi wa kullu syai'in, saya ulang balik, wa kullu syai'in, setiap sesuatu daripada amal-amal manusia ni, ahsaina, kami menghitungnya, kami mengiranya, kami mencatatnya, kitabah sebagai suatu catatan, sebagai suatu tulisan. Boleh ibu ayah insya-Allah ya. Alhamdulillah. Last. Wa kazzabu. Oh ni fazuqu. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Okey. Ibu ayah, fazuqu falan nazidakum. Macam tu. Okey ibu ayah. Kita dalam ayat sebelumnya, ibu ayah dalam ayat sebelumnya, dalam ayat yang ke-24, kan ada, kita dah belajar semalam, la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Kita belajar semalam dalam ayat 24, kita ada fi'il madhi zaqa, fi'il mudhari'nya yazuqu. Zaqa yazuqu. Okey begitu. Zaqa yazuqu. Ialah ibu ayah, zaqa yazuqu, apa makna zaqa yazuqu? Semalam kita belajar ibu ayah. Kita belajar semalam zaqa yazuqu, apa terjemahnya ibu ayah? Cuba tengok balik catatan yang semalam kita belajar semalam, merasai. Betul ya Haji ya? Merasai ya. Betul. Okey. Cuba tengok pula terjemah zuqu tu. Fazuqu. Ada tak makna terjemah tu makna perintah, makna amar? Rasakanlah. Cuba tengok apa terjemah ibu? Rasakanlah ke oleh kamu semua? Kan? Fazuqu, rasakanlah. Macam suruhan kan? Betul tak? Macam suruhan fazuqu tu terjemahnya ibu ya. Cuba ibu tengok terjemah ibu macam mana? Nampak tak? Rasalah kamu. Rasalah kamu tu suruhan kan? Rasakanlah, rasalah kamu. Macam itulah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, contoh ya.
masuk pula. Kenapa tak masuk Jangan boleh maaf gangguan sikit Okey. Jadi ibu ayah, fazuqu ni macam mana sebenarnya? Sorry nampak jauh sikit muka saya, tak apalah Dia fi'il amar. Ibu-ibu nak tanya ibu ayah, fi'il amar dibuat daripada fi'il madhi ke daripada fi'il mudhari'? Saya pegang je lah handphone ni. Masalah sikit. Saya pegang je macam ni. Nampak jelas ibu ayah muka saya kan? Pegang senang sikit. Okey. Mudhari' kan? Daripada fi'il mudhari'. Daripada fi'il mudhari'. Jadi kalau kita kata rasakanlah tu untuk orang depan kita ke ataupun orang yang pihak ketiga. Biasa fi'il amar ni perintah ni orang depan kita ke orang pihak ketiga. Depan kita kan? Biasanya orang depan kita ibu ayah. Jadi kalau depan kita kamu ke dia? Kamu ke dia? Biasa orang depan kita ni kamu ke dia kita nak guna. Kamu. Jadi ibu yazuqu tadi fi'il mudhari' yazuqu. Yazuqu dia rasa. Kalau kamu rasa, kita nak cakap macam mana kalau kamu rasa? Yazuqu dia rasa. Kalau kamu rasa? Nak tukar huruf apa? Betul. Ibu Maimunah nak tu tazuqu macam tu ya. Okey. Dia jadi macam ni ibu ya. Tazuqu. Tadi yazuqu dia rasa. Kalau kamu rasa jadi tazuqu. Jadi ibu sekarang ni kita nak tukar pada fi'il amar. Okey, ini ibu bagi perhatian. Kita tak belajar lagi kaedahnya tapi alang-alang kita jumpa saya tunjukkan. Ibu ayah sediakan peng kertas betul-betul ibu salin ya insya-Allah. Okey, kalau tazuqu kamu seorang lelaki merasa. Tazuqu kamu seorang lelaki merasa. Itu makna ayat penyata, makna fi'il mudhari'. Tapi kalau kita nak tukar kepada makna perintah, rasalah kamu, maka kita kena tukar kepada fi'il amar. Okey, ibu yang kita dah belajar sebelum ni, untuk buat fi'il amar, caranya kita dah bincang dalam perbahasan-perbahasan sebelum ni kan. Caranya apa kita buat ibu mula-mula? Apa kita buat? Kita buang huruf yang mana? Jadi ibu kita buang huruf mana? Cuba ibu ingat balik. Kita buang huruf mana tu? Mula-mula sekali caranya. Kita ulang kaji balik ibu ya. Apa mula-mula sekali? Kita buang huruf apa? Huruf ta lah ibu kat sini. Tazuqu ibu kan? Tak ada ya tu ibu Saidah. Tazuqu tu. Sekarang ni rujuk pada tazuqu saja ibu. Tak ada ya dah. Maka kita buang huruf ta. Bila buang huruf ta, okay, dia akan jadi zal, waw, qaf begini. Tadi asalnya tazuqu. Asalnya tazuqu dah buang ta jadi zuqu. Jadi zuqu. Soalan ibu, kita boleh tak baca huruf depannya? Zuqu boleh baca ke tidak? Huruf depan boleh baca ke tidak? Zuqu tu. Boleh baca ke tidak? Zal tu. Boleh kan ibu kan? Ibu Zainab kenapa tak boleh baca? Zu tu boleh baca baris depan? Ibu Zainab boleh, ibu Zainab ya? Boleh. Zu tu kan boleh baca. Zuqu boleh baca zal tu? Jelas ibu ya? Jadi bila boleh baca huruf depan, tak payahlah kita tambah dengan alif. Tak payah tambah alif kat depan. Ya? Jadi zal yang depan dah settle. Depan dah boleh baca, tak payah tambah alif. Tak payah. Kekalkan zal baris depan. Maka zuqu. Okey, sekarang ni jadi zuqu begini. Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah. Di belakang fi'il mudhari' ni tadi asalnya tazuqu. Di belakangnya ada tak tambah apa-apa huruf? Tambah alif nun ke, waw nun ke, ya nun ke, ataupun tambah nun sahaja? Ada ke tidak? Asalnya tadi tazuqu kan? Ada tak tambah apa-apa di belakang? Tak ada ibu ayahnya, tak ada. Tak ada tambah apa-apa pun di belakang. Yang kedua ibu ayah, yang kedua adakah huruf akhirnya alif, waw ataupun ya? Tazuqu. Belakangnya alif, waw, ya ke bukan?
Tak ada kan? Tak ada alif wawiyah kan? Jadi ibu, bila belakangnya tidak ada tambah apa-apa, tak ada tambah alif nun, tak ada tambah waw nun, tak ada tambah ya nun ataupun tambah nun sahaja. Dan yang kedua, dia bukan alif waw ataupun ya, maka huruf akhir tu kita matikan. Jadi zal, waw, qaf tadi, qaf pun mati. Tadi asalnya tazuku. Langkah pertama kita buang ta. Bila buang ta, zal tu masih boleh baca. Maka depan dah settle lah. Zal tu kita baca baris depan. Yang belakang pula, qaf tu tengok. Lepas qaf tak ada tambah apa-apa. Tak ada tambah alif nun, tak ada tambah waw nun, tak ada tambah ya nun. Dan ia bukan alif waw ya, maka kita matikan. Ibu-ibu bila kita matikan qaf, sekarang ni dah ada berapa tanda mati? Dah ada berapa huruf yang mati? Bila kita matikan qaf, dah ada berapa huruf mati ibu ayah? 2 huruf mati, waw dan qaf. Bila ada 2 huruf mati ibu ayah, zal, baris depan, waw mati, qaf mati, maka kita buang huruf yang pertama. Jadilah zuq. Zuq. Jadi kalau rasalah kamu untuk seorang, zuq. Dalam surah Ad-Dukhan yang disebut. Zuq innaka antal azizul karim. Tak silap saya. Rasalah kamu azab neraka. Dulu kan kat dunia kan kamu ni orang mulia, orang hebat, orang yang orang pandang tinggi. Tapi dekat akhirat nanti, kerana kamu mati tanpa iman, zuq, rasalah kamu azab api neraka. Itu untuk seorang. Tapi di sini, zuqu. Macam tu. Macam mana jadi zuqu ibu ayah? Okey, kita ambil balik fi'il mudhari'nya. Kalau kamu seorang merasa tazuku. Kalau kamu ramai yang merasa, tulis balik. Tazuku. Tambah apa di belakang ibu ayah? Tambah waw nun jadi tazukuna. Begitu. Kalau tazuku sahaja kamu merasakan. Tapi kalau tazuku tambah waw nun, waw tu memberi makna ramai. Nun di belakang sebagai tambahan. Maka jadi tazukuna, kamu semua merasa. Kamu semua merasa, kita nak tukar makna daripada kamu semua merasakan kepada rasalah kamu semua. Okey, langkah pertama tadi saya dah ajar ibu ayah. Apa langkah pertama tadi? Apa kita buat? Langkah pertama, apa kita buat ibu ayah? Cuba ingat balik. Buang ta, betul. Bila kita buang ta ibu ayah, tengok saya tulis. Dia jadi zuquna. Kenapa tak muncung? Zuquna. Ibu ayah, huruf depan boleh baca ke tidak boleh baca? Huruf depan sekali, huruf zal. Boleh baca ke tidak? Boleh baca. Perlu tak kita masukkan alif sebelum zal? Perlu tak masukkan alif? Tak perlu masukkan alif ibu ayah. Maka depan dah settle. Depan dah settle. Zuquna. Nanti depan dah settle. Tengok belakang pula ibu ayah. Tadi ketika mana tazuquna, belakang ada tak ditambah 2 huruf? Ya, ditambah 2 huruf iaitu waw nun. Ibu ayah, kalau belakang ditambah 2 huruf sama ada alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun, maka tuntutan fi'il amar kita kena buang nun. Kita kena buang nun, jadi macam mana ibu ayah bila buang nun dia akan jadi zuqu begini. Nun tu dah dibuang. Cumanya ibu ayah, kalau fi'il mudhari' itu asalnya tambah waw nun, bila nun tu dibuang untuk yang tambah waw nun sahaja. Bukan alif nun, bukan ya nun. Yang waw nun sahaja iaitu kotak yang ke-9, ibu ayah. Nun tu dibuang dan digantikan dengan alif. Dia jadi macam mana? Dia jadi zuqu begini. Jadi kalau zuqu, apa terjemah zuqu? Rasalah oleh kamu semua. Itu yang ibu-ibu baca. Fazuqu. Begitu. Maka rasalah oleh kamu semua. Dikatakan kepada orang ahli-ahli neraka, wahai ahli neraka, rasalah kamu semua. Okey. Jelas tak ibu ayah? Jadi ibu ayah, zuqun apa nama fi'il? Apa nama fi'il zuqun ni? Ibu ayah? Apa nama fi'il zuqun ni? Fi'il apa? Fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke? Fi'il amar ibu Maslina, masya-Allah. Fi'il amar ya.
kata suruhan. Kalau seorang zuq, kalau ramai zuqu. Dalam Quran zuq pun kita jumpa, zuqu pun kita jumpa. Alhamdulillah. Ni ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak tahu kenapa tak boleh cas pula handphone ni. Handphone yang ni lah, saya rasa rosak pada pemegang charger ni. Tak apalah. Dia tak boleh, dia pegang sikit je dia sensitif. Tak apalah ibu ya. Jadi fazuqu, rasalah oleh kamu semua. Rasa apa? Rasanya maksudnya dikatakan kepada ahli neraka kerana kekufuran mereka dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Dan kerana buruknya kelakuan mereka kat dunia dulu, maka ketika mana dalam neraka dikatakan pada mereka zuqu, rasalah kamu semua, rasalah azab. Rasalah azab. Itu fi'il amar ibu ayah ya. Falan nazidakum illa azaba. Sangat-sangat menakutkan ibu ayah. Ibu nampak tak ibu ayah ada lan kat situ? Lan tu nafi kan? Okey, ibu tengok ya, sekejap ya. Dalam bahasa Arab kita ada zada. Zada yazidu. Masdarnya ziyadatan, ziyadah. Apa dia makna zada yazidu? Masdarnya ziyadatan ibu ayah. Maknanya tambah. Tambah. Ibu-ibu tengok ada apakah fi'il mudhari'nya? Yazid. Ada tak orang nama Yazid? Ramai tak orang nama Yazid ibu ayah? Ada tak pernah jumpa orang nama Yazid? Takkan tak pernah kot. Ramai ibu kan? Ibu ayah, Yazid ini, nama orang Yazid, sama tak macam ejaan fi'il mudhari' itu? Sama tak? Yazid juga kan bunyinya kan? Sama kan? Jadi ibu ni tambahan faedah. Kalau ibu-ibu jumpa nama orang, bentuknya macam fi'il. Terutama fi'il mudhari'. Ibu-ibu jumpa nama orang, bentuknya macam fi'il, biasanya fi'il mudhari'. Contoh Yazid, macam tu. Maka ibu, nama orang yang begini tidak boleh ada tanwin. Tak boleh sebut Yazidun. Tak boleh sebut Yazidun, salah. Yazidu saja. Jelas ibu ayah? Saya ulang balik. Kalau orang, nama khas seseorang, namanya macam bentuk fi'il. Macam wazan fi'il. Contoh Yazid adalah fi'il mudhari' daripada Zada. Zada mudhari'nya Yazidu. Ada pula orang nama Yazid. Maka orang yang namanya macam bentuk fi'il ini ibu ayah tak boleh ada tanwin. Siapa yang baru tahu? Komen saya. Siapa yang dah tahu dia ulang kaji balik nama Yazid tu sebagai Okey, jadi ibu pegang ya. Ibu-ibu yang baru tahu pegang. Kalau nampak nama contoh nama Yazid, apa lagi? Ahmad, Ahmadu. Fi'il madhi hamida, mudhari'nya yahmadu. Yahmadu dia puji. Ahmadu aku memuji. Jadi Ahmadu tu macam fi'il. Macam fi'il mudhari' kotak ke-13. Aku puji. Maka dia tak boleh ada tanwin. Yazidu, Ahmadu, Yasir. Yasir. Itu orang nama Yasir, Yasir. Tapi kalau namanya Yasir, Yasin, Yara, Yasir pun tak ada tanwin. Gitu. Apa lagi tak nampak dah. Tak nampak dah. Hamidun bukan fi'il ibu. Ibu Suria, Hamidun ibu. Bukan fi'il tu ada tanwin tu. Itu isim. Hamidun. Kita cerita pasal kata nama yang macam fi'il. Boleh ibu ya? Hamidun isim. Itu nama Allah ya. Hamid. Masya Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau zada yazidu. Yazidu fi'il mudhari' kotak pertama dia tambah. Kalau nak tukar makna kepada kami tambah, soalan saya ibu. Fi'il mudhari' kalau nak bagi makna kami, apa kita buat? Tambah apa? Nak mulakan dengan huruf apa memberi makna kami pada fi'il mudhari'? Nun di mana? Di depan ke di belakang ibu ayah? Depan. Okey. Nun tu di depan. Pasal apa? Takut ibu-ibu ingat kalau kami kena tambah nun alif. Padahal fi'il mudhari' bukan tambah nun alif. Fi'il mudhari' mula dengan nun. Jadi ibu ayah Allah sebut nazida. Nazida tu daripada nazidu tadi. Nazidu kami tambah. Tapi kenapa dibaca nazida? Kerana ada lan ibu ayah. Lan.
Lan itu menyebabkan okey. Cuba ibu-ibu buka dulu. Buka mustawa 1 nota 16 ibu ayah. Cuba buka mustawa 1 nota 16. Siapa dah buka komen dah? Mustawa 1 nota 16. Kalau tengok mata saya tutup maaf ibu ya, ngantuk. Tadi rumah mak tadi lepas zuhur ingat nak tidur kejap. Tapi mata terkebil-kebil tak boleh nak tidur. Okey, dah ya. Ibu ayah nota 16. Okey. Semua kotak warna kuning dalam rumus fi'il mudhari' itu ibu ayah. Semua kotak warna kuning bila masuk lan, huruf akhirnya ditambah ditukar baris atas. Kan yazidu kotak. Ibu tengok saya tasrif ya. Kotak pertama yazidu. Kotak keempat tazidu. Kotak ketujuh tazidu. Kotak ke-13 azidu, aku tambah. Kotak ke-14 nazidu, kami tambah. Semua ni bila masuk lan akan jadi lan yazida, lan tazida, lan azida, lan nazida. Jelas ibu ya? Okey. Jadi kenapa dibaca nazida tu? Kerana ada lan. Jelas ibu ya? Asalnya nazidu, kami tambah. Tapi kenapa dibaca nazida? Kerana ada lan sebelumnya. Dan itu menyebabkan bertukarnya baris di hujung kalimah. Okey. Jelas ibu ayah? Falan nazidakum. Ibu ayah, ada empat huruf yang bila masuk pada fi'il mudhari' akan menyebabkan fi'il mudhari' tukar baris atas. Apa dia? Ada 4 kalimah bila dia masuk pada fi'il mudhari', automatik fi'il mudhari' itu biasanya belakang jadi baris atas. Apa dia? Siapa yang tahu? Ini tambahan saja. Sabdu Ibu Zainab bukan soal sabdu, bukan. Kita apa saya bagi terus ya, saya bagi terus. Pertama an, kedua lan, ketiga izan, dan keempat kai. Ibu Boyah, kalau jumpa 4 kalimah ni sebelum fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu akan bertukar baris. Ya, semua kotak warna kuning ditukar baris atas di hujung. Semua kotak warna putih dibuang nun. Kan rumus nota 16 tadi kan? Kotak warna kuning semuanya ditukar baris atas. Dan kotak warna putih dibuang nunnya. Begitu. Kalau masuk 4 huruf ni tadi. Jadi Boya ada lan kan? Lan ada kan? Maka nazidu jadi nazida kerana ada lan. Apa pula makna lan ni Boya? Lan ni apa pula maknanya? Lan tu nafi. Okey Boya, cuba ibu dengar. Boya dengar cara saya menafikan ayat saya ya. Saya kata, mak, saya tak pergi sekolah ya. Jadi mak kita marah ke tak marah? Mungkin dia faham. Dia faham kita ni ada masalah ke, sakit ke, tak sihat ke hari ni. Tak apalah, tak payah pergi sekolah. Nota 25 Hajar Raya lah betul ya. Nota 25 Ibu Ayah ya. Ibu Ayah cuba kalau saya sebut, mak, saya tak akan pergi sekolah. Agak-agak marah tak mak-mak semua? Ibu-ibu marah tak kalau anak kata saya tak akan pergi sekolah? Bising tak? Ke tak apalah, tak pergi sekolah lah macam tu. Tadi dia kata, mak, saya tak pergi sekolah ya. Tak pergi sekolah tu kita faham. Biasa pergi sekolah. Hari ni kata tak pergi sekolah. Tak apalah, kita faham. Mungkin tak sihat, kita pun buatlah surat bagi pada cikgu. Tapi kalau anak kita kata, mak, saya takkan pergi sekolah. Mak, saya takkan pergi sekolah. Maksudnya dia memang langsung tak nak pergilah sekolah. Tak nak pergi lagi ke sekolah tu. Mestilah kita tanya-tanya kenapa ibu ya kan. Mestilah kita tanya kenapa. Betul. Kita tanya kenapa. Tapi kalau dia tetap berkeras takkan pergi sekolah, macam ni ibu? Secara asasnya kita akan rasa apa? Paling kurang pun akan terfikir, kenapa tak nak pergi sekolah ni? Pasal apa? Kita nak anak kita pergi sekolah. Tapi dia kata takkan pergi sekolah. Kita akan cari punca sampai dapat. Pasal apa? Dia punya nafi pergi sekolah tu nafi sungguh-sungguh.
Kalau kita tak marah pun kita akan tertanya-tanya. Sampai tanya sekolah. Kenapa anak saya tak nak pergi sekolah cikgu ya? Ada apa yang dah berlaku? Oh rupanya ada budak masukkan anak tikus dalam meja dia. Ya Allah. Sampai takut dia fobia. Ataupun masukkan lipah dalam beg. Tu cerita zaman sekolah kecil-kecil dulu. Yang siapalah pedajar saya. Letak anak tikus dalam kasut saya. Ya Allah, saya rasa pahal lembik-lembik ni. Yang bukannya dia masuk sendiri. Budak duk menyakat. Geram pula nasib tikus tu tak gigit kan. Nasib sampai sekarang tak ada fobia dengan tikus. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala kata takkan. Kenapa takkan pergi sekolah? Bila dia kata takkan tu ibu, takkan tu dia nafi sungguh-sungguh. Jadi ibu bila kita gunakan lan tu nafi sungguh-sungguh. Jadi ibu-ibu ayah kita tengok. Falan nazidakum, terjemahnya akan jadi kami tidak akan menambah pada kamu. Kami tidak akan menambah. Ada tidak akan, sungguh-sungguh. Bukan kami tidak saja, tetapi kami tidak akan. Itu terjemah untuk lan nafiyah. Cuba tengok terjemah ibu ayah apa dia? Lan nazidakum. Apa dia terjemah lan nazida? Apa terjemah lan nazida Quran ibu ayah? Nampak tak ibu Maslina? Tidak akan. Nampak ibu? Tidak akan. Sama tak tidak akan dengan tidak saja? Tak sama ibu. Kalau tidak akan, nafi sungguh-sungguh. Kami tidak akan. Okey, jelas ibu ayah ya. Jadi, bila kita kata tidak akan, nafi tu nafi yang sungguh-sungguh nafi. Okey, ibu ayah. Kalau la saja kami tidak menambah. Tapi bila Allah guna lan nazidah, kami tidak akan. Contoh ibu ayah dalam Quran Allah sebut apa? Dalam surah Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sesekali tidak akan redha kepada kamu oleh Yahudi dan Nasrani hinggalah kamu semua ikut cara hidup mereka. Begitu. Itulah ibu ayah insya-Allah ya. Okey. Alhamdulillah. Kita teruskan. Jadi kami tidak akan tambah pada kamu semua. Tidak akan tambah. Tapi Allah datangkan illa segera. Maksudnya ada tambah tak? Ada tambah. Maksudnya Allah Ta'ala tak akan tambahkan benda lain. Benda lain Allah Ta'ala tak akan tambah. Illa kecuali azab. Apa yang bertambah? Azab yang bertambah. Azab tu makin lama makin sakit. Wala'ayazubillah. Makin lama makin sakit. Makin lama makin sakit. Ibu ya, kita kalau kita kat dunia ni, kalau sakit lama-lama makin, insya-Allah lah. Kalau kita melanggar ke, lama-lama bila letak ubat, dia makin sembuh, makin sembuh, makin sembuh. Tinggal parut aja. Contoh dulu masa ibu bersalin. Sampai sekarang masa lepas ibu bersalin, ibu kena jaga pantang kan? Jaga pantang. Jaga pantang tu untuk tujuannya apa? Untuk merawat ke ataupun untuk lagi sakit? Untuk merawat ibu. Jadi ibu pernah sakit ketika melahirkan. Tapi sakit melahirkan itu tidak kekal. Lama-lama dia baik dan akhirnya sihat balik. Tapi ibu ayah di neraka nanti wala'ayazubillah, ahli neraka bila kena azab, apa yang berlaku ibu ayah? Azabnya makin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Bukan azabnya makin ringan, makin bertambah, makin bertambah. Seperti mana nikmat? Nikmat makin lama makin nikmat, makin buat makin nikmat, makin makan makin nikmat, makin minum makin nikmat. Okey, saya nak tanya ibu ayah. Nak bandingkan. Ni cerita pasal azab kan? Cerita pasal nikmat. Nikmat syurga. Ibu ayah, kalau ibu ayah tengah lapar sangat. Contoh hari ni ramai puasa kan? Lapar sangat ni. Okey, ibu-ibu nak buka puasa nanti. Ibu buka puasa dapat pula makanan yang paling ibu suka. Contoh ibu-ibu suka makan apa? Contohlah ibu buka puasa suka, kalau terutamanya air. Suka minum air apa? Air tebu contohnya, air tebu. Ketika mana ibu minum air tebu tegukan pertama, haus buka puasa tu, ibu rasa nikmat ke rasa azab? Ke rasa biasa-biasa je? Nikmat kan haji kan? Masya Allah, nikmat. Nak pula dapat pula kuih tepung pelita, contohlah kan. Tepung pelita sedap pula, Masya Allah. Dapat pula Allah macam-macam lah makanan ketika buka puasa, ayam panggang, ayam percik, macam-macam makanan yang sedap-sedap, nikmat.
Tapi ibu nak tanya ibu ayah, air tebu tadi, yang nikmat tadi, selepas cawan ketiga keempat masih nikmat yang sama macam pertama ke? Ke dah mula, dah cukup. Macam tu. Dah. Jangan hulu lagi, dah tak larat dah. Tadi ayam goreng, ayam apa? Apa tadi saya kata? Ayam, apa tu? Ayam panggang. Ayam panggang, ayam percik yang punya sedap tu ibu makan, 3-4 suapan pertama ataupun seketul yang pertama ayam percik peha tu, ibu dah kenyang, bagi lagi ayam percik kedua, ketiga, ibu nak makan tak? Ayam percik kedua, ketiga, tak larat dah. Jadi ibu ayah, dan ibu ayah bila makan tu, sedapnya ayam percik tu, ya Allah. Ya, sedapnya ayam percik tu, makan bismillahirrahmanirrahim, sedapnya makan, ibu dah masuk dalam tekak dah, masuk dalam perut, tiba-tiba ibu rasa lain macam perut ni meragam, termuntah balik. Muntah balik tu, yang ibu muntah tadi tu adalah makanan yang ibu baru makan tadi. Ayam percik yang punya sedap tadi tu, ibu baru makan, dah masuk dalam perut, tak sampai 5 minit, termuntah balik. Masih lagi ada ketulan-ketulan ayam tu. Adakah ibu nak ambil balik makan? Siapa nak ambil balik makan? Ada tak? Kan? Tak sanggup ibu kan? Tak sanggup. Pasal apa? Pasal dah lain dah. Dah lain. Tak sanggup dah Haji. Tak sanggup dah ibu nya. Kenapa tak sanggup? Kerana dah rasa lain. Okey. Jelas ibu ayah ya. Jadi nikmat dunia ni sampai mana? Makanan sedap sampai sini je. Tenggorokan je sedap. Masuk je bawah sikit dah tak sedap dah. Sendawa pun Allah, kadang-kadang sendawa macam-macam bau ada. Kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu nikmat dunia. Ya. Kita makin lama-lama makin tak sedap. Makan minum lama-lama makin tak sedap. Jemu, bosan dan sebagainya. Tapi di syurga ibu ayah, di syurga sekali makan, di syurga kalau buah-buahan bentuknya macam yang kita makan di dunia, kita tahu ini buah pisang, ini buah durian, kita tahu. Tapi rasanya tak macam yang kita pernah makan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, contoh pisang. Kita pisang makan kat dunia ni biasa makan sebiji dua biji dah ada di negara kita Malaysia ni, pisang bukannya makanan wajib. Kita makanan ruji kita nasi. Kalau makan pisang banyak-banyak tak makan nasi, tak jadi. Pisang tu tambahan saja, kan? Jadi ibu ayah, bila kita makan pisang, katakan sedap kan? Sedapnya sampai mana? Sampai sini saja. Itu pun satu rasa je pisang. Ada ke pisang rasa macam-macam rasa? Rasa asam pedas ke pisang tu? Rasa manis macam tebu ke? Tak ada. Rasa pisang lah kan? Rasa pisang, pecah-pecah suara saya. Ibu-ibu dengar suara saya jelas tak? Okey dah. InsyaAllah. Tadi mungkin tak kuat lain kot. Ibu ayah, kalau kita makan buah-buah di syurga ibu ayah, sekali makan ada 70 rasa sedap. Bukan 70 rasa yang pelbagai, tapi campur-campur pahit tu tak sedap. Masam tak sedap. Kelat tak sedap. Tak, ini 70 rasa yang semuanya sedap-sedap tak dapat nak bayang. Dan ibu ayah, sekali suapan kita, satu suap makanan di syurga, satu suap makanan, nikmatnya kita akan rasa sampai hujung-hujung kuku rasa nikmat. Sampai hujung kuku ni rasa nikmat dia. Hujung rambut rasa nikmat. Sekali kita makan satu makanan syurga. Pernah tak ibu makan makanan sedap macam tu sekali kat dunia ni? Sekali makan, sampai ke hujung-hujung kaki, satu badan rasa sedap. Mana pernah makan macam tu? Kan? Paling kurang lah dalam TV tu, iklan je. Makan kerap bunyi ayam. Lepas tu, muka macam tu. Kan? Lakonan boleh lah, cuma makan betul-betul. Biasa je tengok ibu ayah kan? Jadi ibu ayah sekali makan 70 rasa sedap yang berlainan. Kali kedua makan, bertambah lagi nikmat dan rasanya 70 rasa yang lain pula. Semuanya sedap, rasa yang lagi sedap, 70 rasa. Makan lagi, Allah bagi lagi 70 rasa lain lagi sedap. Lagi sedap, 70 rasa yang lain daripada tadi. Ya Allah, ibu. Agak-agak ibu ayah. Ahli syurga kerjanya makan, minum dan macam-macam benda lain. Dia bukan makan pasal nafsu. Makan tu pasal nikmat. Dan ahli syurga kalau makan banyak pun ibu ayah, dia takkan buang air. Tak ada istilah buang air dah dalam syurga ni. Tak ada istilah buang air. Tak ada. Tak ada busuk-busuk, tak adalah kentut ke, maaf ibu ayah
kentut ke, buang air ke, kencing ke, berak ke, tak ada. Tak boleh nak bayang ibu. Dia nak bayang macam mana? Kena masuk dulu. Jadi ibu ayah, bayangkan Allah, tiap kali makan 70 rasa berlainan. Makin lama makin bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat. Sekali makan tu dah kenyang dah. Tapi kenapa makan lagi kata dah kenyang? Bukan pasal lapar, bukan pasal apa, pasal nikmat makan. Tapi sebaliknya di neraka sebaliknya ibu ayah. Kalau syurga makin makan makin merasa nikmat, nikmat tu makin bertambah-tambah. Di syurga azab makin, di neraka azab makin bertambah-tambah. Makin lama makin azab. Itu Allah kata tadi, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasalah oleh kamu semua, kami tidak akan tambah kamu semua kecuali azab. Kecuali azab. Jelas ibu ayah semua insya-Allah. Jadi sebaliknya di syurga. Di syurga ayatnya apa ni, mafhumnya, kefahamannya macam ni. Rasalah kamu semua nikmat-nikmat syurga ni, kami tidak akan tambah melainkan nikmat belaka macam tu. Itu kita faham macam tu. Jadi ibu ayah pilihlah. Ibu ayah nak hidup kat dunia ni, kita nak senang kat dunia atau kita nak senang dekat akhirat. Ibu kita pilih senang akhirat. Dunia ni tak apalah, kadang-kadang Allah dah uji kita, Allah uji kita susah. Kan? Dah ustaz, hidup saya senang ustaz, hidup saya senang. Saya ni sebulan pendapatan 100,000. Senang, kereta macam-macam, rumah ada, rumah cash saya beli 1 juta. Kaya saya ni, apa saya nak semua dapat. Alhamdulillah lah ibu, jadilah kaya yang kaya yang bertakwa, tak ada masalah. Cuma kaya hakiki adalah kaya di syurga. Ibu, satu kaki tanah syurga, satu kaki tanah syurga, nak beli dengan emas, yang emas tu sebesar bumi ni pun, tak akan dapat beli sekaki tanah syurga. Pasal tu ibu, kalau kita nak jealous, jangan jealous dengan orang banyak harta. Boleh jealous dengan orang banyak harta, tapi orang banyak harta dan dia banyak infak. Harta lebih, infak lebih. Harta lebih, infak lebih. Macam ni orang kita cemburu. Pasal harta dia ada kelebihan harta untuk dia infak jalan Allah. Siapa kita kena cemburu? Cemburu pada orang yang Allah Ta'ala bagi dia ilmu pengetahuan, dan dia menginfakkannya pagi, petang, siang, malam ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkongsi ilmu. Ibu, orang macam tu yang kita kena rasa cemburu. Ibu kena rasa cemburu pada ulama, rasa cemburu kepada ustazah yang mengajar kat masjid-masjid tu ibu ayah, yang berkongsi ilmu. Saya taklah, saya ni apa ni, Allah bagi pinjam sikit je ilmu tu. Saya kongsikan ni pasal tanggungjawab je, bahasa Arab, asal-asal saja. Ibu-ibu nampak pada ulama, alim, alimah, ibu-ibu ayah, yang ibu ayah tengok dia rehat pun kurang. Masanya sibuk dengan menyampaikan agama Allah Ta'ala, menyampaikan ilmu, berdakwah. Orang begini yang kita cemburu ibu ayah. InsyaAllah ya. Okey. Jadi apa pengajarannya ayat ni ibu ayah? Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Dikatakan kepada ahli neraka kerana kekafiran mereka, kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah, kerana buruknya amalan mereka, rasalah zuqu ma antum fihi minal azab al-alim. Rasakanlah kamu semua. Saya tergolong, amin, saya aminkan je lah, amin, amin ya Allah, terima kasih banyak Ibu Maslina doakan, mudah-mudahan saya tergolong, amin, amin, walaupun sebenarnya hakikatnya tak layak langsung. Okey Ibu ya. Rasalah kamu semua azab yang pedih. Maka kami tidak akan tambahkan kecuali azab sama jenis. Apa dosa kamu kat dunia dulu, sebanyak itulah azab yang kamu dapat. Lagi besar dosa kamu buat, lagi besar azab yang kamu dapat. Lagi teruk azab yang kamu dapat. Ibu bayangkan, bagaimanakah, apakah dia ibu yang kita biasa belajar? Azab yang paling kecil di neraka, apa dia? Azab paling ringan, apa dia ibu? Azab paling ringan dalam neraka yang kita belajar apa dia? Yang biasa ibu dengar kuliah ustaz pada ustazah. Haji Nasir, pakai terompah mengelegak otak. Mendidih otak. Ibu pakai terompah mendidih otak. Wal'ayazubillah. Itu paling ringan ibu. Tapi kalau azab yang macam tu ibu, kalau kat dunia ni, azab yang macam tu, kalau di dunia dipertunjukkan, diperlihatkan azab begitu, ibu akan cakap itu apa benda. Kalau kat dunia, orang ahli penjara, apa? Banduan, dididihkan otak dia, dipakaikan
terompah dan mendidih otak dia. Ibu-ibu cakap penjara tu penjara apa ibu? Apa sifat penjara tu pada ibu? Zalim kan? Kejam kan? Ya Allah ibu. Ibu tahu tak apa ni, saya cerita, kawan saya ceritalah, kawan saya masa belajar madrasah dulu. Masa saya belajar madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling, dia junior saya, dia daripada Kemboja, namanya Muaz. Namanya Ustaz Muaz. Suara dia Masya Allah Tabarakallah. Nikmat dengan suara, sangat-sangat sedap. Kemboja. Dia hafal Quran 6 bulan je. 6 bulan hafal Quran di Kemboja, 6 bulan hafal Quran. Dan di Kemboja ni standard ibu, kalau di Kemboja ni hafal Quran 6 bulan, setahun, hafal satu Quran dalam masa 6 bulan ke setahun, itu biasa. Itu sangat-sangat biasa. Okay, kalau di Malaysia luar biasa. Di sana biasa pasal mereka jaga makan. Sekali hafal banyak. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tapi masa zaman Pol Pot. Ibu biasa dengar kan Pol Pot? Khmeruj. Khmeruj, demi ketua dia nama Pol Pot ibu kan. Pol Pot ni apa dia buat, dia cerita pada saya. Pol Pot ni, semua ulama-ulama di Kampuchea, di Kemboja, semuanya dibunuh. Semuanya orang Islam, terutama ulama, dibunuh. Mereka tak nak tersebarnya agama di Kemboja, Islam. Maka ramai yang lari, termasuklah mak dia ni. Mak kepada Ustaz Muaz ni, mak dia lari. Adik-beradik mak dia semuanya mati depan mak dia. Adik-beradik mak dia semuanya mati kena bunuh depan mak dia. Dan ibu ayah, di antara kezaliman Pol Pot ni apa dia? Seksa dia, kuku ni, Allah, kuku ni dia keluarkan kuku daripada jari. Ibu bayangkan kuku, dia tarik keluar daripada jari. Ibu boleh bayangkan tak sekarang ni? Apa ibu rasa? Rasa bayangkannya dah rasa ngilu dah. Baru kita membayangkan rasa ngerinya. Kuku tu dicabut. Dicabut kuku daripada jari ni. Kuku kaki, semua kuku cabut. Ibu bayangkan ibu punya kuku tu, ibu tarik kuku ibu. Apa rasa? Keluarkan kuku ibu. Tak tahu nak kata apa lah ibu, yang sakit. Itulah zalimnya Pol Pot dulu. Itu pun ibu ayah. Itu pun Allahu Akbar. Ya, masih hidup lagi tu, masih hidup lagi. Tapi seksa. Ini menggelegak otak. Otak menggelegak. Pakai terompah, menggelegak otak ni. Ibu, itu seksa paling ringan. Apatah lagi, seksa-seksa yang atas daripada itu. Maka ibu ayah, kita jangan, saya pesan pada diri saya sungguh-sungguh, dan ibu-ibu semua, jangan sesekali kita berasa dosa ni, dosa kecil je. Jangan cakap macam tu. Jangan kita pandang kecilnya dosa. Tapi kita pandang pada siapa kita berdosa tu. Pada siapa yang kita sedang buat dosa tu. Bukan pada raja. Bukan pada agung. Tapi pada raja sekali raja. Ibu ayah dalam istana ketika mana menghadap agung, kita gunakan bahasa halus kan? Boleh tak? Agung, saya haus lah. Saya nak air, boleh tak? Boleh tak macam tu cakap? Agung, saya nak pergi tandas boleh? Tempat tandas boleh? Macam tu ke bahasa kita ibu depan yang di Pertuan Agong? Macam tu je. Bahasa budak-budak macam tu je. Jalan pun jalan macam tu je depan Agong. Ya Allah, kita punya jaga kita punya adab. Dia tu depan Agong yang manusia macam kita. Yang berak pun busuk macam kita. Kencing pun hancing macam kita juga. Cuma Allah bagi dia kedudukan di sisi manusia. Ibu ayah ni Allah, raja segala raja. Untuk kita langgar perintah Allah Ta'ala ibu, jangan kita fikir kecilnya dosa. Kita fikir apa akibat kita buat ni. Apa akibat kita buat. Sebagaimana ibu ayah, kita jangan pandang rendah apa pun amal-amal baik, walaupun hanya senyum pada saudara kita. Begitu juga jangan kita pandang ringan apa saja amal-amal yang dilarang, walaupun hanya sekadar sepak batu kat jalan ni. Nampak batu, kita sepak batu. Jangan. Nampak daun, kita main petik-petik daun tanpa sebab. Jangan. Walaupun daun je ustaz. Tak ibu, daun tu berzikir. Nampak apa ni, siput babi kan, lambat. Kita pun lambat sangat aku pijak. Pecah siput babi tu. Katak. Ambil katak, nampak lori lalu, dia pun capak katak dekat bawah tayar lori. Meletup, pong, katak tu. Saja-saja je. Kan? Contoh macam tu lah, Ibu ayah, kita rasa macam amal tu, biasanya tak ada apa pun. Ibu, berapa ramai orang yang masuk neraka kerana tak jaga kencing je. Dia kencing, tapi dia tak beristibrok. Dia tak keluarkan habis air kencing tu. Dia tak berdehem.
Maka dia bernajis. Dia bernajis, dia semayang semua dalam keadaan bernajis. Masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah, jelas ya? Apa kes? Apa ni Nabi bagi tahu ada orang perempuan yang soleha. Dia orang perempuan yang soleha tapi masuk neraka. Kenapa? Kerana dia ada kucing kat rumah. Dia tahu ada kucing kat rumah. Dia keluar rumah tak tinggalkan makanan untuk kucing. Kucing tu mati sebab dia tak bagi makan, tinggalkan minum, masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok penerangan. Boleh boya insya-Allah ya. Okay, sangat menakutkan ya. Okey. Qala Abdullah bin Amr, berkata sahabat bernama Abdullah bin Amr, lam yanzil ala ahli nar ayatun asyaddu min hadhihi al-ayah. Belum pernah diturunkan kepada ahli neraka satu ayat yang lebih dahsyat daripada ayat ni. Apa ayatnya? Ayat tadi kita baca, fadhuqu falan nazidakum illa azaba fahum fi mazidin minal azabi abada. Ayat ini adalah dalil bahawasanya mereka sentiasa dalam azab abada, selama-lamanya. Bahkan azab tu bertambah. Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah. Contoh ibu ayah ya. Kalau saya ada tengok satu video dekat YouTube, satu orang gangster, gaduh sama-sama gangster, gaduh pakai parang ke apa ke, kena kat muka ni. Kena kat leher, kena kat leher kat Sabah ni, Kena kat leher. Ni sama-sama gangster ni gaduh ni, kena kat leher. Ibu ayah terkeluar ni, apa ni, nampak dia punya saluran pernafasan ni, nampak. Muka dia pun ni koyak sampai sini. Nampak gigi dia semua kat sini, nampak. Tapi hidup lagi. Orang yang macam tu ibu, ataupun orang dia accident tapi masih bernyawa lagi. Tapi kepala dah hancur, otak terkeluar tapi masih lagi bernyawa. Dalam hati kecil ibu, walaupun kita tak sampai hati, tapi apa ibu rasa? Ibu rasa alangkah baiknya kalau dia mati cepat ataupun hidup. Macam mana? Ibu rasa baik mati cepat ke ataupun hidup dalam keadaan sengsara macam tu? Pada ibu, dalam keadaan dia dah accident teruk sangat tapi masih bernyawa, nyawa ikan, lebih baik dia mati cepat Allah ambil nyawa ataupun biar dia hidup tapi dalam keadaan terseksa macam tu. Kita tak sampai hati tengok dia hidup macam tu. Biarlah. Kalau dia baik mati cepat lah. Kita tengok terseksa tengok dia macam tu kan ibu ayah kan? Itu mati ibu. Itu mati. Ini di akhirat nanti ibu. Di neraka nanti mati pun tidak, hidup pun tidak. Nak kata hidup apa sengsara macam tu? Nak kata mati tapi sakit lagi. Dah lah macam tu ibu ayah. Bila dah hancur kulit, hancur lebur badan ni ibu ayah. Hancur lebur badan manusia ni, kulit dah hancur, Allah bagi. Kami gantikan kulit yang baru. Liyazuqul azab. Supaya mereka semua merasa azab. Ibu ayah, kulit ni ibu ayah, Allah. Kalau kena api sikit, kalau kita main bunga api tu, bunga api yang besi tu panas kan? Kita pesan pada anak, celur pada air kan? Supaya dia cepat. Besi panas tu kalau kena pada kulit anak kita, apa kita rasa? Besi panas tu, bunga api tu kena pada kulit anak kita. Kita rasa macam mana ibu ayah? Dia yang sakit, kita yang sengsara. Kita yang, ya Allah, kita yang sedih sangat. Tengok, kulit dia terkena besi panas bunga api tu. Dia yang sakit. Tapi kita pula yang lebih terasa dia punya tu. Pasal apa? Anak kita sendiri. Jadi ibu ayah itu baru sikit. Ni kulit kita ni ibu ayah. Ahli neraka. Allah Ta'ala akan besarkan ahli neraka macam setinggi Nabi Adam AS. Supaya bila kena tu lagi sedap kena. Lagi sakit kena. Adakah Allah Ta'ala zalim ibu ayah? Tidak. Allah Ta'ala maha penyayang. Sekarang ni Allah Ta'ala maha penyayang. Dia sayang pada kita semua. Ibu ayah, Allah Ta'ala sangat suka pada hamba-hamba yang taubat. Allah Ta'ala sangat suka pada hamba-hamba dia yang sentiasa usaha kembali pada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada hamba yang selalu taubat dan selalu mensucikan hati dia. Mungkin ibu kata, Ustaz, kita orang nak doa tapi dalam bahasa Arab tak apalah Ustaz.
Ibu-ibu tak perlu dalam bahasa Arab ibu. Contoh, ketika mana ibu tahajud kan, lepas masa semayang bahasa Arab lah Quran. Tapi lepas semayang tu, ibu dah lepas salawat salam atas dengan Nabi SAW, Nabi sebut manja-manja dengan Allah. Ibu manja-manja dengan Allah kan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Aku amat sayang pada engkau, Ya Allah. Aku amat cintakan engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku sayang sangat pada engkau, Ya Allah. Aku hamba-Mu yang sangat lemah, Ya Allah. Tapi, Ya Allah, aku cinta pada engkau, Ya Allah. Ya Allah, aku merayu pada engkau, Ya Allah. Kasihlah pada aku, Ya Allah. Ya Allah, cintalah padaku, Ya Allah. Ya Allah, aku lemah, aku jahil, aku bodoh, Ya Allah. Aku banyak berdosa, Ya Allah. Kau maha pengampun, Ya Allah. Contoh, kan? Itu lakonan saja. Pun kita dah tak tahan dah sebab dah ibu ayah. Cuba kalau ibu ayah buat sendiri. Gunanya bahasa ibu ayah kan. Ibu ayah apa? Ibu ayah ada anak-anak yang ibu ayah kata, apa yang tak dengar cakap ke apa ke. Merayu pada Allah. Ya Allah, tolonglah Ya Allah, kau pandanglah wajah anakku Ya Allah dengan kasih sayang Ya Allah. Anakku si fulan tu Ya Allah. Aku sayang dia Ya Allah kerana engkau Ya Allah. Ya Allah, aku tak nak dia mati dalam keadaan kau murka pada dia Ya Allah. Bagilah hidayah pada dia Ya